bersama Binta Afri. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan pentadsiran dan tulisan 2 bagi subjek kod khusus PRMB 3213 Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Pertama kali kami akan memperkenalkan diri kami dahulu. Nama saya Nur Afiqah binti Muslimin. Nama saya Nur Alia binti Muhammad Rafi. Saya Amzar bin Abdul Karim. Baiklah, dalam pentadsiran dan tulisan ini kami menggunakan tiga bahan bantu mengajar. Bahan yang utama adalah WordPress, yang kedua slide pembelajaran yang menggunakan slide Canva, dan yang ketiga latihan pengutuhan yang menggunakan Word. Kami memilih di SKP tahun 3. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menerangkan standard kandungan dan standard pembelajaran yang kami guna dalam tugasan kami. Untuk standard kandungan, kami menggunakan 5.1, iaitu memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Dan untuk standard pembelajaran, kami menggunakan 5.1.1, iaitu murid boleh memahami dan menggunakan golongan kata nama mengikut konteks, iaitu penjodoh bilangan. Untuk objektif pula, pada akhir pembelajaran, murid dapat memahami sekurang-kurangnya 3 jenis penjodoh bilangan dengan betul. Okay. Untuk pendekatan dan strategi, bagi pendekatan, kami menggunakan pendekatan tidak hipo dalam tugasan kami, dan untuk strategi, kami menggunakan strategi berpusatkan murid. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, seterusnya saya akan menuliskan kepada kandungan yang pertama, iaitu kandungan slide pembelajaran. Baiklah, di sini kami sertakan di bahagian penjodoh bilangan. Kami mempunyai beberapa slide pembelajaran penjodoh bilangan. Yang pertama adalah penjodoh bilangan batang, yang kedua penjodoh bilangan biji, yang ketiga penjodoh bilangan bilah, yang keempat penjodoh bilangan botol, yang kelima penjodoh bilangan buah, yang keenam penjodoh bilangan buku, yang ketujuh penjodoh bilangan bagi cepis, yang ke-8 penjodoh bilangan bagi ekor, dan yang ke-9 adalah penjodoh bilangan bagi ikan. Baiklah, slide-slide pembelajaran ini akan digunakan oleh guru untuk dipaparkan kepada murid bagi murid memahami konteks pengajaran penjodoh bilangan. Jadi, slide pembelajaran ini adalah bahan utama untuk memastikan murid memahami penjodoh bilangan bagi mencapai objektif kami, iaitu memahami konteks penjodoh bilangan. Seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan bahan bantu mengajar kami yang kedua, iaitu animasi cerita. Dalam animasi cerita ini, kami menggunakan aplikasi Canva dan mengolahnya sendiri untuk menghasilkan satu cerita rakyat pendek, iaitu Kisah Sang Kancil dan Gergasi. Okey, kita lihat slide seterusnya. Suatu masa dahulu, tinggallah seekor kancil di dalam hutan. Kancil mempunyai sifat yang disenangi oleh penghuni hutan yang lain. Kancil disukai haiwan lain kerana sifatnya yang suka menolong haiwan lain tanpa mengharap sebarang ganjaran. Baiklah, ini merupakan contoh yang pertama bagi video animasi kami. Kami menggunakan video animasi ini untuk menerangkan penjodoh bilangan kepada murid, di mana guru akan memaparkan video ini di hadapan kelas. Dan setelah habis video ini, murid akan bersoal jawab dengan guru mengenai penjodoh bilangan yang terdapat dalam video ini. Contohnya dalam video yang pertama, seekor kancil. Okay, seterusnya kita lihat contoh yang kedua. Sifatnya yang suka menolong haiwan lain tanpa kancil terdapat sebarang ganjaran. Akhirnya, kancil itu tiba di sebuah bukit kecil. Kancil berdiri untuk mendaki bukit kecil itu untuk melihat apa yang ada di atasnya.
Okey, untuk contoh yang kedua, penjodoh bilangan yang ada dalam video ini ialah sebuah bukit. Okey, kita lihat ke contoh yang terakhir. Okey, maafkan saya. Itu saja untuk video animasi. Seterusnya saya akan memberikan perbentangan kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, saya akan terangkan pula mengenai aplikasi yang ketiga ataupun latihan pengukuhan. Kami telah menggunakan aplikasi ataupun website WordWall. Dalam WordWall ini kami telah memilih untuk melaksanakan penungguhan iaitu teka silang kata yang kami melakukan soalan-soalan itu sendiri. Kita lihat dulu contoh-contoh yang terdapat di dalam latihan ini. Kita lihat ketika guru akan menayangkan guru akan menayangkan slide ini kepada di hadapan kelas. Jadi ketika pembelajaran dilaksanakan, murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Oleh demikian, setiap guru telah membahagikan kepada setiap kumpulan untuk menjawab beberapa soalan yang terdapat di dalam ini berdasarkan pengetahuan dia yang telah mereka baca berdasarkan slide dan video yang telah mereka laksanakan sebelum ini. Okey, kita lihat contoh yang pertama iaitu kita lihat tekan pada 7. Bila kita menekan perkataan ini, jadi murid akan mendapat satu stimulus yang akan yang pada akhirnya akan merujuk kepada jawapan tersebut yang murid perlu teka. Contohnya yang pertama, bentuk yang tidak tetap, tempat, bangunan dan semua jenis kenderaan. Apakah ia? Jadi murid perlu melaksanakan dan berfikir apakah jawapan berdasarkan apa yang telah mereka pelajari. Kalau saya sudah tahu adalah buah ataupun yang kita selalu sebut adalah sebuah. Okey, aplikasi ini WordWall ini dapat membantu guru atau memudahkan guru untuk melaksanakan aktiviti penungguhan tidak sahaja dalam kertas tapi guru melaksanakan dalam menggunakan digital iaitu dalam penekanan pembelajaran abad ke-21. Dalam masa sama, murid dapat bergerak sederas dengan teknologi yang ada sekarang. Murid tidak bosan, murid tidak hanya menulis sahaja. Murid dapat contoh begini kan, murid macam apa lagi? Dia tidak lalu macam menulis je, bosan lah macam tu. So daripada sini, setiap kumpulan yang mendapat jawapan yang paling banyak akan diberi ganjaran kiranya. Namun dia dilaksanakan secara beramai-ramai. Jadi walaupun pelajar kumpulan tersebut tidak menjawab, pelajar itu masih mendapat jawapan kepada stimulus ini. Kita teruskan kepada pembentang seterusnya. Baiklah, bagi seperti yang kita sudah nampak, telah diletakkan tiga kandungan, iaitu yang pertama slide pembelajaran iaitu penjodoh bilangan, yang kedua animasi cerita, dan yang terakhir adalah latihan pengukuhan yang menggunakan WordWall. Jadi di sini saya akan membuat kesimpulan kecil mengenai apakah kelebihan dan kebaikan bahan bantu mengajar yang kami sediakan. Baiklah, kalau di sini kita akan dapat lihat bahawa bahan bantu mengajar kami semua adalah berasaskan digital. Maknanya di sini kalau untuk sebagai dengan era zaman kini, murid-murid lebih tertarik kepada bahan-bahan yang berbentuk digital. Jadi dengan menggunakan slide Canva, menggunakan animasi cerita dan menggunakan quiz, hal ini dapat menarik minat murid-murid supaya kandungan konteks pembelajaran itu dapat dicapai dengan baik. Seterusnya murid juga dapat menimba pengetahuan baru mengenai teknologi, dan juga bahan-bahan bantu mengajar kami ini dapat diaplikasikan ataupun digunakan di mana-mana sahaja, tak kira di sekolah ataupun di rumah, kerana bahan bantu mengajar kami ini hanya menggunakan digital dan memerlukan telefon pintar ataupun sebarang-barang elektronik untuk mengaksesnya. Baiklah, dari sini kita bahan-bahan kami ini seterusnya dapat mencapai satu objektif pembelajaran kami, iaitu memahami sekurang-kurangnya 3 jenis penjodoh bilangan dengan betul. Oleh itu, sekian sahaja daripada kami.
Okay. Terima kasih. Eh,